Okey, bersempena perayaan Taipusam, Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB akan memberikan tambang percuma kepada semua penumpang KTM komuter di Lembah Kelang pada 24 dan 25 Januari ini. Jadi hari ini kita nak berikan tumpuan pula mengenai sambutan perayaan Taipusam peringkat negeri Selangor. Saya kenalkan terlebih dahulu di sebelah saya Yang Berhormat Tuan Paparaidu Anak Lelaki Environment, Exco Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor merangkap adun banting. Selamat pagi. Selamat pagi Syafiqah. Salam Malaysia Meladi dan kita Selangor. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana menyambut saya di sesi SPM ni untuk menerangkan program Taipusam kali ini. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami hari ini YB. Terlebih dahulu sebelum kita nak memasuki apa sebenarnya di antara agenda ataupun perancangan daripada negeri Selangor sendiri untuk sambutan perayaan Taipusam ini, sedikit YB kita mungkin nak tahu juga mengenai Taipusam ini, signifikan ataupun simbolik di sebalik sambutan Taipusam YB. Sure. Taipusam iaitu Hari Taipusam kita meraihkan di seluruh dunia. Orang yang beragama Hindu, khususnya kepada Lord Muruga. Lord Muruga. Jadi mereka bawa susu di belanga dan mereka juga ada bowl dia head dan sebagainya, adalah satu penanda mereka melahirkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kadang mereka ni climb the staircase sampai pergi atas kan. Itu yang sangat merumitkan lah. Tapi selagi mereka macam they wish to go up then continue the prayers, mereka buat. Jadi ini adalah salah satu perayaan tahunan. Biasanya pada bulan Tai dalam kalender Tamil itu bulan 8, bulan 10 dan pada hari Taipusam bulan penuh melintasi bintang terang. Itu adalah dia punya simbol ataupun dia punya timeline. Okay. Macam tadi YB dikongsikan mengenai simbolik susu. Tapi kalau macam perayaan Taipusam yang selalu menarik perhatian kita ialah mengenai kavadi itu. Yes. Jadi kalau saya memang teruja nak tengok yang tu. Simboliknya apa? Okey. Kewujudan kavadi ni sebenarnya mereka bawa susu dalam belanga tu, dan later kemudian mereka tukar jadi dua belanga dan mereka dah tengah-tengah bawa itu kayu dan mereka ikat. Then time goes round dan mereka ubah sedikit. Dia adalah reformasi lah sebenarnya. So day by day dia increase, dia tambah sikit, kadang-kadang ada decoration sikit. Itu adalah asal usul dia sebenarnya. Tapi basic adalah susu. Basic dia susu. Sebab susu dalam agama Hindu diklasifikasikan sebagai minuman yang paling suci dan kita berterima kasih kepada Tuhan dan kita hadiahkan kepada Tuhan. Itu matlamat dia dan sebagainya. Okey. Kalau untuk perayaan Taipusam ni, bagaimana sebenarnya perjalanannya? Kalau macam kita sambutan Hari Raya Aidilfitri, mungkin pagi tu kita ada sembahyang raya, kan? Kalau macam Taipusam? Normally di Malaysia ni kita ada amalan selama ini adalah kita bawa yang chariot tu daripada Kuala Lumpur pergi ke Batu Cave tu. Yang Eve tu consider. So dia akan sepanjang malam dia jalan dan orang ramai datang dan melahirkan terima kasih dan sebagainya. Dan hari Taipusam juga mereka mengambil kawidi dan juga susu daripada pot tu naik ke bukit bagi kepada Tuhan Murugan. Tetapi di program yang bakal dianjurkan oleh kerajaan negeri itu adalah lebih kepada persembahan pentas, persembahan pentas, dan juga kita merancang memberi cek kepada sebanyak 46 kuil di seluruh negeri Selangor. Itu adalah peruntukan kerajaan negeri di bawah saya sebagai salah seorang pengerusi ahli limas, dan kami akan mengedarkan cek itu kepada 46 kuil di seluruh Selangor di perkarangan Batu Cave. Dan juga kami merancang kali ini, bukan kali ini, every year, saya sebagai Exco baru, saya sambung sajalah. Mantan Exco YB Gana Bertirau memang telah membuat perkara yang sangat baik dan sangat menarik. Dan saya cuma selaku Exco baru, saya continue saja. Kesinambungannya lah. Yes, kesinambungan saja. So kami merancang nak berikan makanan percuma dan juga manisan
dan juga beberapa program seperti mostly cultural show on the stage dan juga tarian lagu-lagu dan sebagainya lah. Dia lebih kepada as like cultural show for the Indian community. Jadi untuk kali ini peringkat Negeri Selangor, lokasinya adakah tertumpu semata-mata di kawasan Batu Cave ataupun mungkin di setiap kawasan di Negeri Selangor ini? Okey. Terima kasih sebab saya nak terangkan perkara itu juga. Selama ini kita buat program ataupun kemah dan sebagainya di luar kawasan perkarangan Batu Cave. Okey. Kali ini pengurusi kuil Batu Cave itu Tan Sri Nadaraja menyambut dia telah memberikan kita sebuah kawasan yang luas dan mengikut amanat Menteri Besar. Kami dah buat beberapa rundingan dan kita masukkan kemah kita ke dalam perkarangan kuil Batu Cave dan luar pula kita kekalkan seperti mana tahun-tahun lalu kita mengedarkan makanan dan manisan. Satu lagi adalah Batu Cave dan Taipusam ni kita juga adakan Taipusam ni di Kuil Kerling KKB dan satu lagi program di Kuala Selangor. Oh, okey. Hari yang 25 hari bulan. Tetapi hari 24 adalah konsert Eve. Kita buat program kita di Batu Cave dan juga di Kerling pada pukul 11 malam. Dan hari keesokan adalah hari Taipusam 25 hari bulan dan kita buat dekat Kuala Selangor dan beberapa kuil serentak sebab dia melibatkan banyak kuil Murugan. Oh, okay. Dia hanya bukan macam kan mazhab kita macam Hindu ni ada kuil Murugan, Air Mariamman, Vinayagar dan sebagainya. Jadi kali ini Taipusam khusus kepada Lord Muruga. Okey. Itu. Saya difahamkan kalau sambutan Taipusam ini sambutannya lebih meriah di Malaysia kalau dibandingkan di India. Kalau di India sambutan Pongal yang lebih meriah. Kenapa tu sebenarnya? Ya, betul. Itu adalah keistimewaan kita dan kita berterima kasih orang-orang for founders kita sebab Taipusam ni walaupun of course agama Hindu asal usul daripada India tetapi seluruh dunia mereka pandang Batu Cave sebagai pusat Taipusam dan sebagainya. Melibatkan dia adalah kawasan pelancongan dan juga kita ada statu Muruga yang tinggi yang paling tinggi di dunia dan dia menarik perhatian orang ramai dan seluruh dunia memandang kita. Taipusam tu very simple, Batu Cave Kuala Lumpur. Okay. Kita dan branding tu lah. Okey, kita make sense lah. Jadi disebabkan itulah perayaan Taipusam ini boleh menarik perhatian para pelancong sebenarnya. Jadi persiapan perlu dilakukan oleh pihak kerajaan Negeri Selangor. Jadi bagaimana setakat ini persiapannya, YB? Okey, persiapannya seperti mana saya telah menyatakan pada 24 hari bulan Januari kita akan memulakan program kita pada pukul 5.30 petang sampai 10.30 malam di perkarangan kuil Batu Cave tu sebab kali ini kita lah pertama kali kita memberi peluang buat program di dalam perkarangan kuil tu dan persiapannya saya rasa pegawai-pegawai saya ataupun pejabat saya telah mengadakan beberapa siri mesyuarat di peringkat beberapa agensi lah. Saya juga mengambil kesempatan ini berterima kasih kepada YDP Selayang, Datuk Yazid memang bertungkus lumus lah dalam pas one week ni mereka YDP dan pegawai-pegawai seperti Kopra, pengarah Kopra dan juga pengawal kuasa mereka tu rajin. Even semalam kita adakan mesyuarat, mesyuarat dan bagi pihak temple juga memang bekerja sama dengan baik dengan kita dan saya rasa kali ini dia akan melakar sejarah. Kunjungan terlalu ramai dan kita pun menyediakan juadah makanan, manisan dan begitu banyak kepada orang awam. Dan basically itu saja dan juga seperti mana saya cakap tadi kita telah merancang memberikan cek kepada all the temples in Selangor. First batch lah this one. Dengan jangkaan yang diberikan oleh YB itu pastinya kesesakan lalu lintas juga kita boleh jangkakan ya YB. Betul. Mungkin dari segi aliran trafik itu bagaimana pula dengan persediaannya? Okey, saya diberitahu oleh di peringkat polis dan trafik
mereka telah menyediakan 3,000 anggota trafik polis saja di perkarangan Tai Pusam, Batu Caves dan sebagainya. Seramai 20,000 pegawai kerajaan, pegawai polis juga akan mengambil bahagian untuk mengawal keselamatan. Sebab kita sebab terlalu ramai kan, lebih kurang 1 juta dan lebih ramai orang ni, dan kita perlu mengawal keselamatan dan juga seperti kesediaan kesihatan, menjaga kesihatan mereka lah. Something goes wrong, so kita juga tumpukan perkara itulah. Dan beberapa important points saya nak share pada pagi ini adalah sambutan ini perlulah disambut dengan penuh bakti dan bersyukuran bersama keluarga, sebab ramai datang, even my own family. Every year kami datang untuk Tai Pusam, walaupun saya tinggal di Shah Alam. Kami tahu memang sesak dan sebagainya, tetapi syukurlah kami ini berterima kasih kali ini, sebab kita berterima kasih Menteri Pengangkutan YB Anthony Locke, sebab baru-baru ini kita telah mengumumkan dalam kenyataan media beliau, saya pun ada bersama. Selama 2 hari seperti tadi Syafiqah sudah beritahu, kita memberi percuma KTM 2 hari 24 dan 25. Ini adalah julung-julung kali pertama. Betul. Ya, kita buat. Dan juga beliau juga menyatakan bahawa KTM telah menyediakan 33 train tambahan dari Batu Cave, Pulau Sebang. Itu adalah pertama, dan kedua adalah Batu Cave, Pelabuhan Kelang, dan Batu Cave again 39 train. Jadi jumlah adalah 72 train tambahan untuk dalam 3 hari inilah, 3 hari dan 4 malam. Dan ianya beroperasi tanpa henti. Yes, selama 4 hari. Selama 4 hari. Ya, itulah sangat penting, satu maklumat yang sangat penting kepada orang awam, sebab kerajaan mengharapkan kita mengelakkan menggunakan kenderaan sendiri, sebab melibatkan parking, jam dan sebagainya. Nak parking mana pula? Parking lagi mahal, Syafiqah. Ya, betul. Kadang-kadang mereka minta RM10, RM20, RM50 pun ada. Jadi mengelakkan perkara itu, kerajaan telah memberikan train percuma. Ya, dia sekuens adalah lebih kurang 15 minit. Jadi tak perlu tunggu terlalu lama. So, itulah satu perkara yang baik. Ketiga dan sebagainya, jangan buang sampah merata tempat. Ya. Pastikan tempat sembahyang kita dijaga dengan bersih dan rapi. Itu adalah permintaan saya dan orang awam lah. Sebab kadang-kadang walaupun dia melihat sebagai pasar malam, contoh pasar malam ni. Pasar malam sebelum mula cantik, kan? Apabila pasar malam tamat, apabila kita nak melihat, saya sebagai mantan ahli majlis, saya kenal kan, orang aduan ramai. Betul. Pasal sampah dan sebagainya. Serupa juga dengan Batu Cave ni, kita harap kita kena mendidik rakyat kita, mengajar mereka kita perlu bersih dan membuang sampah yang tempat sepatutnya lah, bukan di merata tempat. Itulah sedikit sebanyak perkara saya ingin mengkongsikan. Satu lagi perkara yang penting, bagi menikmati tambang percuma, pengguna perlu mendapatkan tiket percuma. Dia bukan just open and masuk saja. Dia kena ada touch and go ataupun kad-kad tu. Mereka perlu menggunakan. Jadi dia satu langkah keselamatan lah jugalah. Jadi yang berhormat Menteri Pengangkutan telah memberitahu kita, gunakan touch and go whatever cards like credit card, debit card, whatever, supaya kita ada satu angka in the end. Berapakah ramai telah menikmati perkhidmatan percuma ini yang telah ditawarkan kepada orang awam oleh kerajaan kita. Mungkin YB juga ada sedikit nasihat bagi mereka yang mungkin akan menjadi ulat parking nanti pada Tai Pusam. Itu satu kes yang daripada saban tahun menjadi permasalahan. Betul. Every year kita juga menjadi mangsa lah. Menjadi mangsa sebenarnya. Ulat parking ni memang dah mula. Saya pun nampak paspai beberapa kali. Jadi elakkanlah dengan kadang-kadang kebimbangan sebagai pemilik kenderaan ni, mereka takut nanti cermin mereka dipecah dan sebagainya. Tak bayar pecah pula. Jadi saya rasa kali ini
bahagian penguatkuasa dan juga pihak polis mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang mengambil keuntungan, ya, ataupun menjadi selfish lah dalam perayaan ini. Kita kena careful lah harta barang kita kan. Jadi saya minta orang ramai careful, menjaga keselamatan. Mostly kanak-kanak lah. Kanak-kanak kadang tu sebab ramai kan. Terlalu ramai dan mungkin kanak-kanak tu terlepas ke, hilang dan sebagainya. Adalah beberapa kes pada zaman dahulu. Tapi untuk maklumat lebih lanjut apa di antara program atau agenda yang disusun ATO bersempena dengan perayaan ini, bagaimana untuk mengetahuinya? Boleh. Dia pada hari dan sebelum ni 24 hari bulan, mereka boleh melihat kami di entrance temple tu yang ada gerbang kan. Kami ada satu tim kami akan bertapa di sana sampai mulai dari pukul 5.30 ataupun pukul 5. Untuk mengedarkan makanan, manisan dan sebagainya. Mereka dan juga pegawai saya ataupun staf saya akan memakai baju Selangor. Mereka boleh identify dan boleh mendapatkan maklumat daripada mereka. Dan program besar ataupun utama adalah di dalam perkarangan. Dalam program ini juga saya telah merancang untuk mengadakan pendaftaran padu seperti mana kita war-warkan. Dan kerajaan negeri dan kerajaan pusat juga telah menasihkan ramai pegawai kerajaan untuk daftar padu ini sangat penting bagi saya. Dan juga kita mengadakan pendaftaran insan, iaitu inisiatif berdiri rakyat. Kita memberikan insurans percuma kepada baik seumur 30 hari sampai old age lah, orang tua kita juga. Beberapa nanti ada banyak sebenarnya program yang telah pun disusun ATO bersempena dengan sambutan perayaan Tembusan Peringkat Negeri Selangor ini. Jadi mungkin boleh dapatkan maklumat lebih lanjut di media sosial Selangor sendiri. Terima kasih banyak-banyak YB Tuan Papa Raidu, anak lelaki Environment Exco Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor, merangkap adu banting kerana sudi bersama dengan kami hari ini.